Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Canon 9000. Saya Kai, dan untuk episod kali ini kita akan review hasil daripada kamera Vivo X70 Pro Plus berdasarkan hasil daripada laporan DxOMark. Alright guys, so bagi siapa yang tak tahu apakah itu DxOMark, DxOMark ni merupakan sebuah image lab yang terdapat di Paris, di mana mereka ni memang pakar lah untuk buat test berkaitan dengan bateri, audio, display dan juga image quality. So laporan diorang ni memang lengkap dan juga tepat. So guys, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok laporan tersebut. Alright guys, kalau kita tengok dekat sini, Vivo X70 Pro Plus camera test good at capturing detail in bright and low light. So maksudnya kamera Vivo X70 Pro Plus ni memang bagus lah untuk capture detail dalam kawasan yang terang ataupun dalam keadaan yang low light, kurang cahaya. Dan kalau kita tengok dekat sini, ranking position dia adalah yang ke-8 di dalam global ranking. So agak tinggi jugalah ranking dia ni. Ok, jom kita tengok sikit spek untuk kamera smartphone ni. Untuk primary lens, dia ada 50 megapiksel Samsung GN1 sensor dengan aperture f1.57. Dan untuk ultra wide, dia ada 48 megapiksel sensor, 14mm equivalent lens dan f2.2 aperture lens. Dan kat sini dia tulis ada gimbal stabilization. Untuk tele pula ada 12 megapiksel sensor dengan lens 50mm dan f1.6 aperture. Kemudian untuk tele lagi satu, kita ada 8 megapiksel sensor, 125mm equivalent f3.4 aperture lens. Dan untuk video, dia boleh record sehingga 8K 30 frame per second, 4K sehingga 60 frame per second dan 1080 sehingga 60 frame per second. Ok, jom kita tengok test untuk indoor light. Ok, gambar ni di shoot dalam keadaan indoor, yang mana cahaya dia boleh nampak tak terlalu terang dan tak terlalu gelap lah. Ok, setelah di shoot gambar ni dan di zoom ke muka orang yang kedua ni, kita boleh nampak yang detail dia agak kurang sikit berbanding kalau kita tengok 13 Pro Max ni, detail dia lebih bagus, lebih sharp. Dan kalau Mi 11 Ultra pun detail dia lebih sharp lah. Tapi ni untuk orang yang subjek yang kedua. Untuk subjek yang pertama mungkin lebih sharp lah kan. Kemudian untuk test low light pula, ok, gambar ni kalau kita tengok memang low light, ada lampu biru dekat bahagian belakang dan lampu kuning dekat bahagian depan ni. Ada satu subjek yang berkulit gelap. Dan kalau kita tengok low light scene ni memang cerah, nampak macam cerah betul guys. Dan kalau kita tengok 13 Pro Max ni memang nampak kontras tinggi lah dan agak gelap sikit. Mi 11 Ultra pun memang gelap lah, subjek memang tak nampak. So Vivo X70 Pro Plus ni memang cantik lah. Dynamic range dia memang best untuk low light ni. Dan kalau kita zoom dekat bahagian atas tu, dia ada sedikit artifact lah dekat bahagian atas ni, yang mana artifact tu sebenarnya tak wujud pun untuk 13 Pro Max dan juga Mi 11 Ultra ni. So kalau kita tengok cahaya dia macam sekata je. Tapi untuk X70 Pro ni dia nampak macam ada awan, tapi sebenarnya dia adalah artifact yang wujud semasa post processing gambar ni di dalam kamera. Alright, kita akan tengok untuk bahagian bokeh pula menggunakan bokeh mode. So kalau kita tengok laporan dekat sini, dia ada accurate depth estimation dan juga natural blur gradient. So kita tengok sikit, gambar dia besar sikit. So kalau kita tengok dekat bahagian ni, memang bokeh dia memang cantik gila. Nampak macam bokeh DSLR apa ada guys. So dari segi blur, memang blur dia memang cantik. Dan dekat bahagian depan ni pun blur dia agak cantik lah guys. So transition daripada kawasan yang blur dengan kawasan yang tak blur ni memang nampak smooth gila. Exposure dia pun cantik. Alright, next kita ke image gambar malam pula. Ok, gambar ni di shoot tanpa membuka flash off. Dan kalau kita tengok dekat sini, dia ada accurate exposure, dynamic range yang tinggi dan juga low noise. So kita tengok sikit gambar ni. So untuk gambar ni kalau kita tengok memang cantik lah. Pencahayaan dekat kawasan taman ni memang best gila. Dan kalau kita tengok ada satu screen dekat sini, yang mana untuk review-review sebelum ni, screen ni dia selalunya akan jadi terlalu cerah, akan jadi putih sebab kontras terlalu tinggi dekat gambar ni. Tapi kalau kita tengok Vivo X70 ni, memang dia boleh deal dengan situasi ni dengan baik. Yang mana dekat bahagian belakang pun kalau kita tengok, dia agak cerah lah, tak terlalu gelap. Dan kalau kita zoom tengok, memang tak ada noise lah, kita tak nampak noise. So detail dia pun masih lagi cantik. Dan yang paling best adalah dynamic range dia lah. Kawasan yang cerah dan kawasan yang gelap ni kita boleh nampak, semua nampak sekata, nampak nice, nampak best gila, nampak macam mata kita nampak. Dan kalau kita nak tengok perbandingan untuk scene ni, kita boleh tengok hasil daripada iPhone 13 Pro Max ni. So kita boleh tengok yang mana screen ni memang blown out terus jadi putih. Dan dekat kawasan bahagian belakang ni, kalau kita perasan bangunan dia dah terlalu gelap. Dekat bahagian depan ni pun agak gelap. So kontras dekat bahagian sini, kalau kita tengok tadi Vivo X70 nampak cantik kan, ni kita nampak suram sikit lah. So itu adalah perbandingan daripada dua phone guys. Alright guys, kita tengok pula lens wide
light yang ada dekat Vivo X70 Pro ni. So gambar ni di shoot outdoor lah, dengan sky yang agak bright, dan kawasan yang subjek kita duduk ni adalah kawasan yang agak gelap lah, terlindung cahayanya oleh bangunan. Kalau kita tengok exposure untuk subjek ni memang cantik, dan kalau kita tengok dekat bahagian langit pun detail dia masih lagi terjaga. So dynamic range dia memang best lah, dan kalau kita zoom pun kita tengok tak ada noise sangat, dan detail dia masih lagi preserve lah. Kalau nak compare dengan iPhone 13 Pro, kita boleh nampak lah yang langit dia ni memang burn out, so tak ada detail dekat langit. So Vivo X70 Pro ni lagi cantik daripada 13 Pro Max ni. Alright, next kita tengok untuk lens tele. Ok, ni adalah close range tele, mungkin dia guna lens yang 2 kali zoom tadi ni. So setelah ditangkap gambar ni, di crop pula dekat untuk nak tengok detail, kita boleh nampak yang detail dekat gambar ni cantik. Compare dengan iPhone 13 Pro Max pun detail dia agak hilang lah, dan compare dengan Mi 11 Ultra, Mi 11 pun tak sedetail macam X70 Pro ni. Alright, next kita akan ke bahagian video. So untuk video dia ada 2 saja test, iaitu outdoor light dan juga indoor light. So jom kita tengok untuk bahagian outdoor light. Ok, kita boleh nampak yang ada sedikit pergerakan tadi tu, dia ada nampak image dia tu macam pelik sikit kan. Okay, setelah dia start berjalan, kita boleh nampak yang di bahagian kiri dengan kanan ni pun dia ada lari sikit dengan bahagian tengah ni. Tapi overall kita nampak yang stabilization dia ni agak bagus lah. Kalau kita sekadar pegang untuk kita record video tak ada masalah. Tapi ni dia berjalan, so mungkin dia pegang macam ni sambil berjalan, maka dia nampak bumpy sikit lah. Kalau kita baca dekat report ni pun dia tulis effective stabilization, so stabilization dia boleh katakan ok lah. Alright, kita tengok pula untuk indoor light. Ok, ada pergerakan, ada motion, dan ada satu screen yang agak terang dekat sini. Kalau kita boleh tengok dekat sini, exposure dia memang cantik lah guys. Okay, exposure antara highlight dengan shadow memang best. Untuk bab dynamic range dekat sini memang nampak blown out lah untuk video. So kalau kata anda shoot dekat kawasan yang ada strong contrast, yang mana ada highlight dan shadow yang kuat untuk video, mungkin bahagian kawasan yang highlight tu akan blown out macam ni lah. Jom kita tengok sikit iPhone 13 Pro Max. So kalau kita tengok dekat iPhone 13 Pro Max ni, kita boleh nampak lah yang dekat kawasan highlight ni dia preserve sikit detail. So kita boleh nampak ada bangunan, ada signboard dan sebagainya. Cumanya untuk exposure bahagian yang gelap ni agak gelap sikit lah berbanding X70 tadi. Alright guys, so itu sajalah review untuk Vivo X70 Pro Plus. Kalau korang ada komen ataupun cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.